Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung test bench for sequential designs. Okay. Okay, in test bench sequential designs yang mana kita akan tengok coding dia sekejap lagi. Dalam initial block kita ada command monitor dan juga F monitor. Sebab sebelum ni kita hanya tengok read mem H, read mem B kan. Jadi hari ni kita tengok satu command yang baru, iaitu monitor dan juga F monitor. Lepas tu kita tengok dalam initial block ini juga selain daripada command yang selalu kita guna, iaitu display ataupun F display. Okay, nanti kita akan tengok apa bezanya antara display dan juga F display ni. Selain daripada initial block, dia boleh juga berada dalam always block. Okay. Dan seterusnya okey, tengok di sini yang mana modul ini asalnya daripada example 6.4. Listing 6.4 iaitu topik yang tidak ada dalam nota ni lah, iaitu di topik untuk Verilog HDL, yang mana listing 6.4 ini dalam coding Verilog dan ditukarkan kepada listing 9.6 ini. Listing 9.6 seperti mana yang list ini adalah berasal daripada listing 6.4. Okay, jadi kita tengok dulu, saya tunjukkan dulu macam mana listing 6.4 ni. Okey, kita tengok dulu listing 6.4 versus dengan listing 9.6. Okey, tengok di sini ya. Ini asalnya listing yang ini adalah test bench. Okey, yang ini adalah test bench. Draw. Okey. Okey, yang ini adalah untuk test bench. Okey, yang ini untuk test bench dan yang ini adalah untuk Verilog. Okey. Kamu tengok dekat sini input yang diguna pakai. Ya, yang ini adalah daripada listing 6.4. Yang ini adalah listing 9.6. Yang mana yang ini adalah test bench. Kita tengok dekat sini input yang ada adalah clock, reset dan juga complete tick. Jadi semua ni input dan juga output. Input akan jadi register. So dalam test bench input ni sama macam dalam topik combinational lah, iaitu input akan jadi register dan juga output ni yang terlibat dekat sini iaitu complete tick. So kalau dia output, maka untuk test bench dia akan jadi wire lah. Okay. Okay, dan lagi satu, kamu ada dekat sini output wire and tolak satu count. Nampak dekat sini? Okay, jadi dekat sini ada lagi satu output. Oleh kerana dia output, maka dalam test bench dia akan tukar jadi wire lah. Betul tak? And tolak satu kosong count lah. Okay. Jadi yang seterusnya dua ni okay, count register dan juga wire ni. Okay, count register ni dia tukar daripada count register, dia tukar pada desired count. Okay, lepas tu kamu tengok dekat sini untuk unit under test. Okay, tengok unit under test, mode M counter.
Sebab asal modul ni nama dia mode M counter. Jadi dekat sini dia akan jadi mode M counter lah. Okey, tengok dekat sini. Kalau sebelum ni untuk combinational circuit, kamu terus pergi mode M counter UUT ataupun DUT. Lepas tu kamu namakan semua port signal untuk input dan juga output. Okey, tetapi untuk sequential ni, tengok dekat sini modul ni, nampak tak dia letak hashtag dekat sini? Okey, daripada Verilog decoding, dia letak hashtag dekat sini dan dia bila dia buka bracket tu, ni dia ada parameter M sama dengan 5 dan N sama dengan 3. Maka, okey, dekat unit under test ni kena letak hashtag juga sama seperti Verilog coding tu. Okey, lepas tu untuk port signal .mm, okey, sebab sini ada parameter M dan juga parameter N. Lepas tu .nn. Baik, saya pernah jumpa juga coding yang mana dia buat .m. Oleh kerana parameter M adalah 5, so dia buat macam tu. Okay, lepas tu satu lagi dia buat sini .m kan. Satu lagi dia buat .n. Lepas tu oleh kerana parameter dia 3, so dia buat 3 macam tu. Okay, so kalau katakan kamu boleh buat dua cara lah. Sama ada kamu namakan M juga, ataupun kamu buat terus parameter yang diberi iaitu 5 dan juga 3 lah. Okay. Baik, kita pergi balik pada listing 9.6. Okey, kamu tengok dekat sini. Cuma bezanya untuk sequential test bench ini berbanding dengan combinational test bench ialah, perhatikan di sini. Okey, sini kamu ada command initial, begin, end dekat sini. Okey. Yang mana initial ini adalah untuk open CSV file for writing. Okay. Yang ni dia open sebab ada statement $sign fopen dekat sini. Baik. Satu lagi kamu tengok dekat sini. Ada initial, begin, end juga. Sedangkan recall balik masa notes HTL notes dulu dan juga untuk combinational, initial hanya dibenarkan sekali sahaja. Tapi kenapa untuk sequential ini, sequential test bench ini, initial dibenarkan 2 kali. Okey, yang ini saya rujuk kepada nota Verilog HTL, yang mana nota ini juga saya akan letak di dalam Padlet Notes ELE 558 saya. Okey. Page slide 58 menyatakan, okay, initial block starts at time 0, executes exactly once during a simulation and then does not execute again. Bermaksud, kalau always dia sentiasa execute, always without sensitivity list, dia sentiasa executes, dia berulang. Ya, dia always never ending sampailah dia jumpa statement coding arahan $sign stop ataupun $sign finish, barulah dia berhenti. Okey, in case kita cuba tengok yang ini slide 58 ni merujuk kepada tajuk besar dia adalah sequential test bench. In case of multiple initial blocks, okay, ini in case of multiple initial blocks ni hanya ada dalam test bench jenis sequential. Okay, each block starts to execute concurrently at time 0. Bermaksud, okay, kamu tengok dekat sini. Sini ada initial yang pertama. Okay, sini ada initial yang pertama, blok yang pertama. Okay, ini blok yang pertama, initial yang pertama. Okay, ini blok yang kedua, bermaksud dia ada multiple blocks lah. Okay, pada saat kelima, pada nanosecond yang kelima, nilai A adalah 1.
Okey, 1. Okey, lepas tu oleh kerana dia masuk ni sekali tau, dia execute ni concurrently, bermaksud dia execute serentak pada masa T sama dengan 0. Okey, jadi sekarang ni kamu ada dekat sini pada masa nanosecond yang ke-10, tadi nanosecond yang ke-5, nanosecond yang ke-10 nilai X adalah 0. Nilai X adalah 0 kat sini. Okey, lepas tu pada masa ke-25, nanosecond ke-25, nilai B pula sama dengan 0 kat sini. Sebab itu, okey, tengok statement executed dia. Time pada masa 5 nanosecond nilai A ni. Pada masa 10 nanosecond nilai X sini sama dengan 0. Walaupun nilai X tu tidak berada pada blok yang initial yang ke atas ni. Nampak? Dia berada pada blok initial yang kedua ni, second. Okey, oleh kerana multiple initial blocks execute concurrently, jadi pada masa nanosecond yang ke-5 ini nilai untuk A, pada masa nanosecond yang ke-10 ini nilai untuk X, pada masa nanosecond yang ke-30 ini nilai untuk B. Sebab pada masa yang ke-25 nilai B dah sama dengan 0. So pada selepas 25 tu, iaitu 30 tu, nilai B masih lagi 0. Okey, oleh kerana pada masa nanosecond 50 dia finish execute nilai initial ni. Sebab tu pada masa 50 nanosecond habislah. Maksudnya dia dah tak masuk apa-apa lagi lah nilai A, X, B. Finish execution. Okey, dia boleh jumpa $sign finish atau dia boleh jumpa $sign stop. Maka initial stop sebab initial ni dia hanya run once sahaja. Dia tak pernah berulang-ulang nilai dia kan. Dan dia tak synthesize ya. Berlainan dengan always dia synthesize. Dia mula-mula dia buat step by step, lepas tu dia ulang balik ya. Okey, jadi kamu tengok dekat sini, so case yang samalah juga terjadi seperti mana yang tadilah. Maksudnya initial ni boleh ada multiple blocks lah. Okey. Baik, tengok pada statement yang kedua ni, always ini dia tidak ada sensitivity list. Always ni tidak ada sensitivity list. Always yang tidak ada sensitivity list bermakna dia sentiasa akan buat nilai clock, nilai dia 1 selama 20 nanosecond dan nilai clock tu 0 selama 20 nanosecond. Jadi dia sentiasa buat macam tu lah, 20 nanosecond dia sentiasa generate clock lah. Okey, 1010 tu. Okey, yang lain tu adalah, okey, bear in mind, kalau kamu rujuk nota dekat atas ni, dia kata untuk sequential ni dia combine. In previous sections, we read the lines from one file and then save those lines in other file using for loop. Also, we saw use of initial and always blocks. Jadi, untuk in this section, we will combine all the techniques together to save the results of mode M counter, which is an example of sequential design. Bermaksud, sebelum-sebelum ni kan untuk topik combinational ada coding untuk read file, ada coding untuk write file dan ada coding untuk test bench. Tetapi dia buat separate file lah. Jadi untuk sequential designs ni dia nak tunjuk contoh pada kamu yang mana kesemua coding untuk read file, write file dan juga test bench tu dia combine satu. Dia combine semua. Jadi seperti mana listing 9.6 ni lah. Okay. Dan kalau kamu tengok listing 9.6 ni, dia ada baik. Dia ada dekat sini display initial begin. Oleh kerana dia command dia display, maka dia ambil initial lah. Okey. Time, desired count, complete take dan juga error message. Jadi kesemua ini akan disimpan di dalam file dalam bentuk seperti mana yang ditunjuk dalam figure 9.8 ni. Dia akan simpan untuk value yang mula-mula ialah time seperti mana yang ditunjuk tadilah, yang dalam
command initial tadi. Time, desired count, complete tick dan juga error message. Baik, apakah nilai-nilai yang dibenarkan? Adakah time ni nilai yang dibenarkan, nilai decimal ke, binary ke? Jadi kita declare dekat command sini lah tadi. Nampak tak kat sini? Okay, monitor, checks and print the transitions. Okay, time dalam bentuk decimal sebab ada percent 6D decimal, sebab tu kamu tengok tadi semua time dalam bentuk 20, 30, 40 semua kan. Okey, desired count dalam bentuk binary, count dalam bentuk X ni adalah hexadecimal ya. Dia maksudnya 0 sampai 9, lepas tu A, B, C, D dan seterusnya lah. Okey, lepas tu desired count binary, count tadi hexadecimal, complete tick binary sama ada 0 ataupun 1, dan juga error message S ni maksudnya dalam bentuk sentence lah. Okey, jadi error message ni dia akan keluar kalau ada error saja. Seperti mana yang kamu tengok ni, nampak tak? Sebelum ni, selepas ni complete tick dan error message tak ada. Tak ada sebabnya ini bukan error, ni betul lah true value. Jadi tidak adalah error message kat sini. Melainkan kalau ada error dan barulah dia keluar statement error ni. Okay, ni nak tunjuk contoh lah dekat kamu kalau ada error dia akan keluar macam mana. Okay, dan seterusnya. Okay, jadi dia apa yang ditunjuk dekat sini ialah dia combine balik. Yang ini dia print, maksudnya dia write the values. Okay, yang ke atas ni dia open untuk write dengan initial, statement initial. Okay, lepas tu dia read data. Okay, tadi di bawah ni dia write ya. Okay, sebelum dia write, dia read dulu. Okay, yang ni adalah unit under test. Saya dah explain kenapa unit under test ni ada hashtag dan dia punya declaration ni berbeza sikit lah berbanding dengan combinational ya. Kenapa dia berbeza? Sebab saya dah tunjuk kat kamu tadi daripada Verilog coding tadi ada perbezaan dengan combinational. Okey, jadi kamu tengok dekat sini secara conclusion ya. Baik, secara conclusionnya, apakah dia test bench konsep tu? Baik, kalau kamu selama ni duduk membayangkan test bench tu adalah seperti mana test bench yang kamu gunakan di makmal, kamu betul. Bermaksud test bench yang kita gunakan dalam topik Verilog ini adalah sama seperti mana konsep yang ada di dalam makmal, iaitu kita ada unit under test. Maksudnya kamu ada breadboard. Lepas tu kamu buat circuit kamu dekat sini, kamu develop circuit kamu atas breadboard kamu, dan kamu kenakan input. Apa-apa kita punya design of course akan ada input kan. Jadi bila kamu kenakan input dekat sini, input apply stimulus seperti mana yang ditunjukkan ni, apply stimulus ni bermaksud input lah. Okay, bila kamu kenakan input dan input ni akan masuk kepada UUT kamu. UUT ni lah yang tadi yang modul yang sama macam modul. Lepas tu UUT ni bergantung sama ada combinational ataupun sequential. Okay, lepas tu daripada UUT ni kamu akan dapat output tu yang kita panggil responses lah. Jadi sama macam seperti mana yang kamu buat kerja dekat lab tu. Kamu kenakan input kamu mungkin datang daripada signal generator, atau datang daripada voltage, atau datang daripada current yang ada dekat test bench dalam lab kamu tu. Kamu kenakan semua tu. Okay, daripada kamu punya test bench tu. Lepas tu daripada circuit yang kamu buat atas breadboard kamu ni, kamu tengok output dia sama ada dengan menggunakan digital multimeter
atau kamu gunakan osiloskop. Jadi itulah yang kita panggil respons dia. Jadi test bench dalam Verilog ni konsep dia sama dengan test bench yang kamu gunakan di dalam makmal. Baik, secara ringkasnya struktur untuk test bench inilah dia. Dia akan ada, okey, jadi bila kamu nak rangka test bench untuk apa-apa modul, sebab semester PKP ni untuk lab dan juga mini project tidak ada tidak ada praktikal yang melibatkan Verilog coding. Sebab apa? Bila kamu gunakan Verilog coding, kamu kena design dia sama ada menggunakan schematic ataupun coding di dalam Quartz. Lepas tu kamu akan synthesize dia dan kamu akan verify dia, download dia menggunakan trainer board. Oleh kerana semester PKP ni semua aktiviti yang melibatkan pelajar perlu pulang ke kampus diharamkan, maka kesemua lab dan mini project kamu akan digantikan dengan coding yang berbentuk test bench. Jadi sebelum kamu rangka apa-apa coding yang berbentuk test bench, ini dia punya rangka dia. Kamu kena ada modul. Pertama of course kena ada modul. Lepas tu internal signal declarations ni. Internal signal declarations ni daripada kamu punya Verilog, input akan jadi register, output akan jadi wire. Lepas tu kamu taruh UUT instantiation. Okey, nama modul tu, lepas tu taruh UUT. Ataupun nama modul tu hashtag, kalau katakan combinational, kamu terus nak letak nama modul UUT and then port signal untuk input dan juga output. Tapi kalau untuk sequential, kamu letak nama modul, hashtag, lepas tu parameter untuk modul tersebut dan barulah kamu letak UUT. Dia tak semestinya UUT ya. Recall balik saya punya lecture sebelum ni. Kamu boleh letak DUT atau seperti mana lab 1B kamu tak letak pun UUT dengan DUT kan. Letak M kan. Yang itu adalah unit under test ni lah. Maksudnya kita plug in input dan juga kita nak tengok output dia. Okay. Lepas tu signals to generate stimulus. Maksudnya kamu nak tengok input kan lepas kita letak UUT kan kita letak A untuk input A sama dengan kosong, B sama dengan kosong. Lepas tu kita letak last kali statements to verify response. Yang ni selalunya kita guna command display lah. Kan? Okay, lepas tu oleh kerana kamu dah ada modul, kamu ada end modul dekat sini. Jadi kamu ingatlah structure untuk test bench ni sepanjang lab kamu dan sepanjang mini project kamu, inilah dia. Dia start dengan modul, lepas tu input output declarations, lepas tu UUT, lepas tu kamu declare input untuk stimulus. Stimulus ni bermaksud input lah declare nilai-nilai input tersebut A0, B0, B1, C1. Lepas tu display statements to verify responses lah. Sebab untuk simple test bench dia tak ada command display ni. Walau bagaimanapun simple test bench is not a good coding untuk test bench lah. Sebab kita tak tahu macam mana rupa output dia. Kita hanya boleh baca rupa output dia daripada timing diagram saja. Kalau boleh kita tak maulah kita kena baca daripada timing diagram. Kita nak terus dia paparkan nilai output tersebut. Sebab itulah ada statements to verify responses lah. Okay? Jadi sama macam yang sequential coding tadi, yang coding yang diberi dalam listing 9.6 tadi. Okay, kamu ada untuk signals to generate stimulus ni, kamu ada always yang tak ada sensitivity list sebab dia nak generate clock.
Lepas tu kamu ada read file, kamu ada write file. Yang tu untuk generate stimulus lah. Okay? Baik, sampai di sini saja lecture untuk sequential test bench coding. Kita akan sambung kembali dengan topik combinational dan juga sequential design. Okay, sampai di sini saja lecture saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.